Oke, hai, 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 hai. Sekejap Oke, hai. Oke, baru-baru ni, dia bukan baru-baru ni lah. Sebelum ni saya pernah juga dapat inbox ataupun sebab saya pernah buat satu video, saya rasa dua video kot yang berkaitan dengan tips-tips untuk lulus temuduga pegawai takbir dan juga tips-tips untuk lulus PAC untuk PTD. Okay, jadi sampai sekarang even saya dah jadi pegawai takbir dan diplomatik ni, masih juga ada yang pergi PM saya tanya tips. Okay, untuk makluman semua, tips yang saya bagi dan kongsikan pada waktu itu adalah tips yang daripada saya sendiri, daripada pengalaman saya sendiri. Okay. Jadi dekat sini saya nak bagi tahu lah. Okay, saya akan kongsikan sementara saya dah tunggu waktu balik ni. Saya dah balik kerja tapi saya masih lagi dekat office sebab saya masih lagi tunggu kawan saya untuk ambil saya kerja. Jadi saya nak kongsikan peluang ini untuk sharing. Okay, sebelum ni saya tamat degree saya. Okay, saya tamat degree saya 2013 hingga 2016, which is saya sambung degree dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, selama 3 tahun. Lepas saya habis dekat situ, saya telah buat internship dekat Pejabat Kebajikan Masyarakat dekat Miri Sarawak. Okay, waktu tu saya buat intern lah selama 6 bulan. Dekat di situ saya jumpa ramai kawan. Okay, ramai staff-staff PKMB Miri lah. Diorang ni daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, which is sampai sekarang lagi saya masih lagi berkawan dengan mereka. Dan kalau ada apa-apa masalah ke pun saya selalu juga rujuk, terutamanya macam Puan Nurin, okay, Cik Harry, okay, Cik Lau, Madam Christine, Puan Ruzi, banyak lagi lah, okay, which is yang selalu bantu saya lah. Even sampai sekarang pun kalau ada apa-apa benda pun saya selalu lagi ada tanya ataupun ikut info dekat Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, yang pertama itu adalah yang saya buat selepas saya tamat saja saya punya study dahulu, study degree. Okay, lepas tu saya konvo pada bulan 11, saya intern dalam masa 6 bulan tak silap saya. Okay, lepas itu selesai saja saya konvo, saya dah dapat degree tau. Saya dah dapat degree. Tetapi untuk dapat kerja dekat Miri pada waktu tu, dapat kerja dekat Miri pada waktu tu dia sangat susah. Sebab apa? Sebab, okay, saya bukan nak racist sebab kalau kamu nak cari kerja dekat Miri, okay, kamu kena pandai cakap Mandarin. Maksud saya kamu kena pandai a bit Chinese. Okay, sebab kalau kamu pandai sikit, mungkin sebab orang ni swasta, jadi bila dia swasta, diorang memerlukan pekerja yang boleh multilingual. Maksud saya dia boleh cakap Chinese, dia boleh cakap banyaklah English ataupun BM ataupun selain daripada bahasa-bahasa tersebut. Jadi kamu akan advance lah daripada orang lain. Jadi disebabkan saya ni tak pandai sangat cakap, saya memang tak pandai pun, okay? Saya memang tak pandai pun cakap Chinese, tak cakap Mandarin pun saya tak pandai. Jadi saya tak dapat kerja dekat situ. Dan kerja pertama saya selepas saya tamat saja, selepas saya intern, kerja pertama saya adalah kerja dekat MDS. Tahu tak MDS? MDS yang ada dekat Pujut Krokop tu. Dekat Krokop tu. Ingat tak kedai yang dekat Miri tu? Saya lah kerja dekat situ dulu. Kalau yang pernah jumpa dengan saya lah. Waktu tu saya jadi store clerk kot. Tak ingat lah, lupa. Okay? Saya pun lupa dah. Okay? Dekat situ saya kerja selama 6 bulan. Saya tak pilih kerja tau. Apa saja kerja yang datang pada ketika itu, saya memang terus grab. Which is sangat penting untuk pengalaman kita semua. Jadi sebab itu saya nak nak sharing dekat sini. Okay, perjalanan cerita saya ni bagaimana saya boleh menjadi seorang penjawat awam. Okay, selepas saya kerja dekat situ 6 bulan, kerja saya adalah packing barang. Okay, bila customer minta barang, jadi saya dengan tim saya akan packing barang lah dalam satu benda ataupun satu invoice. Okay. Mereka akan minta, mereka akan bagi invoice. Jadi saya dengan kawan saya, kami orang perlu packing barang tu. Itu kerja saya. Which is waktu tu, kalau tengok sekarang ni, saya punya muka ni, waktu tu saya punya pimple ni sangat banyak tau. Okay, sebab apa? Sebab saya kerja tu dekat kawasan yang berdebu, lepas tu kotor.
Okay, sebab saya kerja dengan store, okay, saya kena packing barang yang baru sampai daripada China tu, lepas tu kena packing, masuk dalam kotak, lepas tu saya, banyak benda lah saya belajar sebenarnya, which is kamu kena pandai, banyak benda lah. Saya punya soft skill pun memang diasah pada waktu tu. Lepas tu kerja tu, dia memang sangat susah, okay, dia a bit susah, sebab barang berat tau, barang, bayangkan saya perlu angkat kotak, okay, angkat kotak sendiri, lepas tu buat kerja. Tapi luckily pada waktu tu saya punya team sangat bagus, which is sangat bekerjasama, okay. Selepas itu, selepas saya decide untuk dah kerja 6 bulan, lepas tu saya dapat satu offer, okay. Saya dapat lagi satu offer kerja dekat bahagian sales, okay. Inilah startnya pada waktu tu saya start kerja bahagian sales. Sebab kalau kamu nak tengok orang yang kerja bahagian sales ni, dorang punya kerja tu sangat tough tau. Tough. Bila tough, dia akan mengajar kamu untuk jadi sangat kebal. Masuk kebal tu bukannya orang tembak kamu tak mati, bukan. Which is maksud saya, kamu tak akan ada perasaan malu tu kalau kamu nak dapatkan sales. Jadi jangan risau, okay? Jangan risau kalau kamu diberi kerja sale. Tapi sekarang ni saya rasa sangat susah lah kalau dapat kerja sale sebab dengan ekonomi yang sekarang ni. Okay, saya ke Batam balik. Okay, selepas saya kerja dekat MDS tu selama 6 bulan sebagai stock clerk, saya pergi dapat tawaran. Saya dapat tawaran dekat Mitsubishi. Okay, Mitsubishi dekat situ saya jadi sales assistant. Okay, assistant sales manager. Saya bantu saya punya manager untuk uruskan sales person under saya lah. Saya akan guide, saya akan tengok sales dorang ni, okay. Lepas tu saya akan selalu macam cari cara lah bagaimana nak tingkatkan sale company tu, which is saya kena belajar untuk design banner, saya kena belajar design poster, which is sebenarnya memang bukan benda yang saya boleh buat tau, which is tu memang bukan kerja saya pun, tapi saya kena juga pergi buat benda tu. Dan design yang pertama saya buat tu memang sangat tak cantik, okay, memang sangat tak cantik, tapi saya berusaha. Dan even pun saya punya bos tu mungkin dia, bila dia tengok saya punya resume tu, kalau saya tunjukkan resume lama saya tu adalah satu resume yang sangat macam mana, menarik kot, mungkin bagi dia saya ni boleh buat kerja design ni, which is sebenarnya saya tak pandai pun buat kerja design ni, tapi saya terpaksa belajar tau. Which is waktu tu saya tak tahu lagi Photoshop ataupun apa-apa apps yang berkaitan dengan design. Kamu tahu tak saya buat apa? Saya menggunakan PowerPoint. Bayangkan, PowerPoint. Saya terpaksa crop satu-satu gambar kereta tu, lepas tu kena buat banner. Okay, memang sangat susah lah waktu tu, tapi still saya pernah nangis pergi buat kerja tu. Lepas tu sebab sale tak ada, jadi saya punya manager tu pun memanglah of course lah dia marah sebab kamu seolah-olah tak buat kerja, betul tak? Lepas tu memang pengalaman dekat situ bahagian saya tu memang sangat tough, okay, sangat tough sebab saya terpaksa buat kerja sendiri, which is saya sebagai assistant sales manager ni saya kena track saya punya staff ni sale dorang okay ke tidak, lepas tu apa benda yang saya boleh bantu selama 6 bulan. Okay, selepas 6 bulan dekat situ saya dapat lagi satu tawaran, okay, which is sudah genap 1 tahun, dah 2 kerja dah saya buat, which is sebenarnya saya tak ada intention pun untuk pergi tukar kerja. Okay, tetapi sebab saya keep on, sepanjang saya kerja tu, saya pernah hantar banyak resume tau. Kalau tengok email lama saya, memang banyak sangat list kerja yang saya dah minta. Saya hantar resume dekat mana-mana saja company, swasta, baik swasta ataupun kerajaan, SPA, saya tak pernah berhenti minta. Okay, saya tak pernah berhenti minta. Itu antara salah satu tips kalau nak teruskan dapat kerja. Jangan pernah berhenti minta dan pastikan email dan resume yang kamu semua buat itu mesti bertepatan dengan company yang kamu nak buat, nak minta tu. Contohlah macam yang saya cakap tadi, kan saya buat bahagian assistant sales manager tu. Jadi apa yang kamu boleh buat, kalau dia berkaitan dengan kereta, which is bahagian design ke apa, kamu dah tahu ke apa, buat kamu punya resume tu seolah-olah satu design sangat cantik. Okay, itu adalah salah satu tips dia lah. Sama juga, lepas tu saya dapat satu lagi panggilan. Okay, selepas itu saya dapat lagi dengan Petronas. Dekat Petronas ini adalah salah satu slim yang dibuat oleh kerajaan pada waktu tu. Okay, yang dia buat khas untuk 6 bulan. Waktu tu kami terpaksa training
dengan Petronas. Dekat situ pun saya masih lagi jumpa ramai kawan dan ramai orang yang memang terror lah, memang terror, memang boleh buat, memang layak pun untuk kerja dengan Petronas yang sekarang ni. Saya punya kawan-kawan yang ramai dah kerja dengan Petronas, which is saya antara yang tak dapat lah. Saya tak berjaya interview Petronas pada waktu tu. Jadi saya tak cakap saya kecewa, tapi pada waktu tu saya berfikirlah, kenapa saya tak dapat dan tak berjaya pun interview ataupun temu duga dia. Sebab waktu tu saya tiba-tiba dapat lagi tawaran untuk menjadi guru sandaran, which is jadi guru sandaran itu adalah salah satu kerja yang betul saya minat daripada awal dulu, daripada saya kecil. Daripada saya kecil dulu sampailah saya sekarang, saya sangat suka mengajar, saya sangat suka berkongsi dengan orang. Sama juga seperti saya berkongsi dengan anda semua sekarang ni. Jadi bila saya dapat peluang untuk jadi guru sandaran dekat SK Puja Corner, which is sampai sekarang pun saya masih lagi berkawan dengan semua cikgu-cikgu dekat situ. Memang sangat bagus lah. Budak-budak dekat situ pun masih lagi ada kontak, ada tanya ataupun bagi yang ada follow lah. Jadi saya pun jadi guru sandaran. Dan interesting part dia, waktu tu saya jadi guru sandaran, waktu tu juga saya dapat tawaran untuk menjadi pegawai tabir dan diplomatik. Kerja yang saya dapat sekarang ni. Tahu tak betapa susahnya pada waktu tu, which is saya kena bahagikan masa saya. Saya kena bahagikan masa saya daripada, ingat tahu kan, kalau budak-budak dia pergi sekolah, dia kelas akan bermula pada pukul 6.30 pagi. Kalau dia mula 6.30 pagi, which is kamu kena datang dan berada dekat sekolah tu sebelum pukul 6. Jadi saya kena bangun awal. Dan kelas sekolah akan habis selalunya dalam pukul 4.30 petang. 4.30 petang tu sebab kamu kena attend, kamu kena bagi kurikulum dengan orang, main bola jaring, main bola balik, apa saja aktiviti. Dan dia akan habis dalam pukul 6 macam tu. Dan pada pukul, daripada pagi tadi, daripada pagi, pukul 6 pagi sehinggalah pukul 7 petang. 7 malam, saya akan terlibat dekat sekolah tu lah. Saya memang berada dekat sekolah. Which is saya tak rasa penat. Sebab apa? Sebab saya sangat minat mengajar. Dan pada pukul 7 sehingga pukul 9 malam, saya mengajar guru tuition. Sebagai guru tuition lah, saya mengajar budak-budak dekat satu pusat tuition yang ada dekat Senadin Miri tu. Saya mengajar dekat situ. Saya ajar selama 2 jam. Saya habis dalam pada pukul 10 macam tu. Dan untuk makluman semua, saya ni sepanjang saya mengajar menjadi guru sandaran ni, saya boleh katakan mak saya, dia cakap dia tak pernah jumpa saya waktu malam untuk makan malam sebab saya sangat busy. Isnin sampai Jumaat saya akan ada kelas dari pagi sampai ke petang, lepas tu saya sambung lagi guru sandaran. Tetapi interesting dia, saya juga kena bersedia untuk pegawai takbir dengan diplomatik. Dan ingin saya kongsikan dekat sini, untuk membolehkan saya menjadi seorang pegawai takbir dan diplomatik yang sekarang ni, saya perlu melepasi beberapa ujian. Ujian dia sangat susah, which yang pertama ujian online. Yang kedua, dia akan menguji kamu punya ketahanan badan. Ujian jasmani lah, ujian jasmani. Bila dia cakap pasal ujian jasmani ni, dia ada larian 2.4. Maksudnya kamu kena lari 2.4 tu ikut stage yang keberapa. Kalau kamu punya stamina tu tak kuat, kamu tak dapat sampai stage yang sepatutnya kamu boleh disqualify lah kalau kamu tak capai certain stage tu. Lepas tu kamu kena buat pumping. Lepas tu kamu kena buat sit up dalam masa 1 minit. Berapa kali sit up yang kamu boleh buat? Kalau kamu buat kurang daripada orang lain, kemungkinan orang yang lebih tinggi daripada kamu tu, dia akan membuatkan nama kamu tu turunlah dekat bawah. Which is kamu tak akan dapat untuk stage yang seterusnya. Sebab untuk jadi pegawai takbir dan diplomatik, kamu kena lepas satu ujian tu, baru kamu boleh jadi pegawai takbir dengan diplomatik. Dan untuk jadi pegawai takbir dengan diplomatik ni, dia ada yang pertama online. Lepas saja kamu exam online, kamu akan pergi ke ujian fizikal. Lepas saja kamu ujian fizikal ni, kamu akan pergi ke ujian psikometrik. Psikometrik ini adalah ujian yang berteraskan pemikiran kamu, psikologi kamu. Kamu kena jawab lah. Kamu kena jawab apa soalan-soalan yang mereka bagi dekat situ. Dan
Ujian psikometrik ini, kalau tak silap saya, dia adalah satu ujian yang membolehkan pemeriksa ini untuk melihat sama ada kamu ini seorang yang macam mana. Adakah kamu ini adalah seorang yang tak ada kepimpinan, ataupun kamu ini seorang yang lemah kepimpinan, ataupun memang tak layak pun untuk menjadi seorang pegawai tabir dan diplomatik. Sehingga tahap itu mereka nak tahu kamu ni. Bayangkan, kamu dah lah penat-penat berapa ratus ribu orang yang dah exam online. Lepas tu kena pergi fizikal lagi, kena tapis lagi. Lepas tu kamu kena psikometrik lagi. Mereka kena cek lagi kamu punya psikologi tu mental. Dia bukan mental lah. Dia maksud saya dia macam salah satu kamu punya kriteria pada diri kamu tu. Adakah kamu ini seorang yang sangat berkepimpinan, ataupun kamu ni seorang yang cepat marah. Nah, benda-benda macam itulah. Itu adalah ujian psikometrik, which dia mengandungi berapa soalan ni? Saya pun lupa, 200 kah? Okay, sampai salah satu soalan dia pernah tanya atas ujian psikometrik, dia cakap macam ni, kalau kamu dah buang air besar, adakah kamu puas hati atau tidak? Dia ada jawapan tau. Puas hati, sangat tidak puas hati, puas hati, sangat puas hati, sangat-sangat puas hati. Kamu kena jawab mana satu. Okay, dia tanya soalan yang sangat basic sebab dia nak tahu kamu ni macam mana. Saya pun tak tahu kenapa mereka buat ujian psikometrik. Tapi saya rasa it is something yang tools lah untuk orang nak tapis. Okay, mereka nak yang macam mana. Selepas saja selesai dengan ujian psikometrik, kami orang kena buat PAC. Kamu tahu tak apa itu PAC? PAC ni adalah Program Assessment Center. Okay, assessment center ni, kamu tahu apa yang kami buat? Kami orang kena bagi talk ataupun public speaking secara spontan. Okay, dia akan bagi satu tajuk. Kamu tengok sekejap dekat telefon. Okay, cari apa tajuk tu, tak sampai 2 minit. Dan kamu akan dipanggil untuk bagi speech dekat depan secara spontan. Contoh dia bagi saya tajuk pasal penerbangan hutan. Okay, tajuk kamu penerbangan hutan. Okay, ceritakan. Apa benda yang kamu nak cerita? Benda yang macam tu. Dan kamu kena tulis esei lagi. Bayangkan dari pagi sampailah ke petang tu. Okay? Dari pagi tu kami buat esei BM dengan BI. Lepas buat esei BM BI, ada public speaking dalam bahasa Melayu. Lepas tu public speaking dalam bahasa English. Lepas tu sebelah petang tu sambung lagi discussion dalam bahasa Melayu, discussion dalam bahasa English. Dan juga petang lagi tu kamu akan aktiviti berkumpulan. Orang nak tengok kamu punya daya kepimpinan tu. Dia bagi satu cerita, dia bagi satu tajuk. Lepas tu dia nak bagi kamu role. Dia bagi kamu satu watak. Bagaimana kamu nak mainkan watak kamu tu. Ingat tak? Saya masih ingat lagi waktu saya buat PAC tu. Dari pagi sampai petang, saya tak lalu nak makan pun. Even selepas itu saya rasa nak muntah tau. Nak muntah hijau. Sebab sangat stres betul. Dan saya tak expect pun pada waktu tu saya akan dapat dan lulus PAC tersebut. Sebab memang ramai orang yang sangat terror. Seriously saya cakap. Memang sangat terror. Dan bayangkan waktu tu, waktu saya nak pergi ke PAC tu, saya bekerja daripada pagi tu, pada pukul 6 petang sehingga pukul 7 malam. Lepas tu sambung lagi 7 sampai pukul 9 malam. Bila masa saya study, which is saya kena buat masa saya sendiri. Dan sepanjang 1 bulan yang saya praktis tu, itu adalah satu penguat kepada diri saya. Saya cakap dengan diri saya, ini kalilah saya kena buat betul-betul saya punya kerja ni. Saya kena belajar betul-betul. Kalau saya tak dapat PTD kali ni, saya tak nak apply lagi kerja government. Sebab apa kita nak apply kerja government? Sebab yang satu, which is stabil. Yes, betul. Okay, right. Sebab itulah saya bermati-matian waktu tu nak kerja dengan government. Sebab bila saya dah kerja dengan swasta, saya rasa swasta dia lebih banyak terbuka untuk bahagian sales, which is bahagian sales tu sangat tough bagi saya. Sangat tough. Kamu kena cari sales. Kalau kamu tak cari sales, kamu boleh dibuang kerja bila-bila masa, ataupun kamu memang tak ada duit pun. Okay. Lepas saya jadi itu, saya lulus. Okay, saya lulus PAC, which is kalau kamu dah lulus PAC tu automatic lah kamu akan dipanggil untuk interview. Okay. Dan bila pergi interview, ya Tuhanku, kamu tahu dia punya soalan.
Dan interview saya pada waktu itu adalah seorang daripada SPA dan seorang daripada JPA dan seorang tu adalah Datuk. Okay. Dia pergi miri, pergi interview. Dan pada waktu tu saya kena kerja. But saya minta dengan bos saya nak pergi untuk interview. Dia bagilah. Okay. Dia bagi pelepasan untuk saya cuti. Lepas tu pergi interview. Soalan interview dia hanya Tuhan dia tahu apa yang saya jawab dan apa yang mereka nak tanya. Okay. Waktu tu saya sangat bertuah sebab Tuhan bagi saya something which is, maksud saya Tuhan bagi saya soalan yang saya dah belajar dan saya faham. Tetapi ada juga soalan yang saya tak faham. Contohnya pada waktu tu saya interview pada 2018 iaitu selepas PRU yang ke-14. Selepas PRU ke-14 saya telah ditanya interview mengenai pilihan raya. Okay, antara soalan dia adalah siapa kerusi yang menang, apa pandangan saya, apa pandangan saya. Lepas tu dia tanya lagi, banyaklah saya pun lupa sudah berapa tahun, 4 tahun kot. Dah 4 tahun, 2018. Tetapi pada waktu tu saya sangat bersyukur sebab Tuhan bagi saya something yang memudahkan urusan saya. Dan selepas saya interview tu, selepas saya pergi interview, saya tak expect pun saya akan dapat PTD. Seriously. Dan untuk makluman, keputusan PTD kami, keputusan interview untuk pegawai takbir dan diplomatik pada ketika itu sepatutnya dia keluar dalam bulan Jun, tetapi dia di hall ada masalah teknikal ataupun masalah dalaman, jadi dia dikeluarkan pada 14 September 2018. Dan pada ketika itu saya tak expect pun saya dapat. Bayangkan pada waktu itu saya tengah tidur tau. Saya tengah tidur. Lepas saya tidur tu saya tengoklah dekat grup yang pernah ikut interview lah. Jadi kami adalah satu grup. Jadi bila mereka pergi check, saya tengok kenapa mesej grup ni banyak sangat. Waktu saya bangun pagi itulah dah pukul 8 tu. So mereka cakap, result dah keluar. Ini yang berlaku result dah keluar. Dia cakap, boleh check dekat apa nama dia? Boleh check kamu punya result tu dekat SPA. Jadi saya ni berdebar-debar. Jadi saya pun check. Bila saya check, saya tak tengok tau sebab sangat nervous. Kamu tak tengok. Ada satu tu yang dia tulis tidak lulus temuduga, dia cakap. Tidak lulus temuduga. Saya fikir saya tidak lulus temuduga untuk pegawai takbir, which is sebenarnya saya pernah interview untuk pegawai masyarakat, pegawai pembangunan masyarakat, which is tidak lulus. Saya lupa untuk scroll ke atas. Rupa-rupanya saya memang dah lulus dah. Lepas tu saya scroll balik, saya dapat lulus lantikan tetap. Dekat situ dia tulis lantikan tetap pegawai takbir dan diplomatik. Maksudnya kalau dia cakap lantikan tetap, dia ada dua tau. Satunya sama ada kamu ni pegawai simpanan, tak silap saya, dia ada nombor lah kalau dia cakap kamu pegawai simpanan, ataupun kamu ini adalah lantikan tetap. Kalau lantikan tetap maksudnya kamu kena ikut training selama 10 bulan. Lulus training tu baru kamu boleh jadi pegawai takbir dan diplomatik. Dan pada waktu tu saya memang teriak, memang nangis. Saya call parent saya, mak dengan bapak saya, memang sebelum saya sebut tu saya dah nangis dulu dah. Saya memang nangis betul-betul sebab sepanjang 2 tahun saya menunggu tempoh saya dapat kerja government, saya dah pernah attend banyak dah interview. Which is saya terpaksa keluarkan duit saya sendiri untuk pergi ke Kuching kalau ada interview ataupun PSC. Untuk Irman Sarawak punya pun saya pergi dan tak ada rezeki saya untuk bekerja dengan Sarawak sendiri. Tetapi saya bersyukur, saya bersyukur juga sebab saya dapat kerja untuk PTD ni, which is saya boleh berkhidmat untuk negara lah. Itu adalah perkongsian saya sehinggalah saya mendapat kerja sebagai PTD. Tapi apa yang ingin saya kongsikan dekat sini adalah selagi kita ni ada niat ataupun semangat, jangan pernah patah semangat untuk nak capai sesuatu. Macam saya sendiri, impian saya adalah saya nak ada satu kerja yang tetap, which is saya boleh bantu parent saya, dan sayalah pengubah untuk keluarga saya. Semangat itu sangat-sangat kuat bagi saya. Jadi bila saya ada satu semangat yang sangat kuat, saya jarang susah untuk patah semangat tau. Kalau saya patah semangat memang saya betul-betul down. Memang betul-betul tak dapat nak buat apa-apa. Tapi luckily pada waktu tu saya boleh buat. Saya boleh buat.
Dan kalau saya ingat lagi waktu susahnya saya untuk pergi interview sendiri, kamu kena bayar sendiri pergi ke Kuching, apa-apa saja interview, tak pernah lepas tau. E-recruitment, SPA banyak. Saya rasa dalam 10 interview SPA kot saya dah dapat. Dan berapa kali saya kecewa. But still, saya bangkit lagi. Okay, saya bangkit lagi untuk kerja. Untuk dapat kerja. Dan pada waktu tu bila saya dapat PTD tu, which is first time saya apply, saya rasa sangat-sangat bermotivasi. Lepas tu saya cakap dengan diri saya kena buat yang terbaik untuk ni. Kalau tak, this is the last time saya akan apply untuk kerja government dan saya decide untuk kerja swasta aja. Ataupun saya kerja jadi cikgu sandaran aja. Itu adalah saya punya plan terakhir pada waktu tu. Okay, tetapi Tuhan telah mudahkan saya punya kerja. Okay, Tuhan telah mudahkan kerja saya. Mungkin sebab niat saya ataupun juga daripada doa parent saya, which is saya tahu mak saya dengan bapa saya memang harap betul saya dapat kerja. Dan untuk makluman, waktu saya dapat kerja PTD ni, saya tak bagi tahu parent saya pun, saya tak bagi tahu mak saya pun saya pergi interview PTD pegawai takbir waktu tu. Sebab sebelum ni bayangkan saya dah pernah pergi interview sehingga 10 interview tu, tak ada yang lulus. Mak saya setiap kali dia tanya, lulus ke? Tapi bila sampai satu tahap tu, kamu rasa tak nak bagi dia kecewa tau. Okay, bila kamu tak nak bagi dia kecewa, kamu rasa bila kamu dapat keputusan yang baik, baru kamu cerita. Tak payah nak bagi tahu parent kamu, apa susah kamu semua, tak payah. Okay, bila kamu dah dapat tu, sebab itulah waktu saya call parent saya tu, dia tak tahu saya pergi interview yang mana satu. Dia pun tak tahu apa kerja yang saya dapat. Which is, macam itulah dia. Okay, jadi jangan risau, tak kira kamu semua yang belum dapat kerja ni, okay, saya bagi tahu walaupun kamu belum dapat kerja, tak kiralah 20 tahun lagi ke, okay, kamu akan dapat kerja ke, ataupun 10 tahun lagi ke, ataupun kamu bermula dengan SPM sekalipun. Okay, tak payah risau, rezeki kita tak akan sama. Tetapi kalau kita memang terus ke depan untuk nak capai cita-cita kita tu, memang akan dapat. Percayalah cakap saya. Kamu kena percaya. Sebab bila saya first saya dapat exam PTD tu pun, sebenarnya saya rasa this is maybe the last time saya akan apply. Which is saya rasa saya akan berusaha betul-betul untuk dapat benda tu. Which is kalau kamu cakap kamu akan dapat benda tu, kamu punya perasaan, kamu punya benda yang dekat belakang tu, dia akan motivate kamu untuk dapat benda tu. Itulah yang berlaku. Tapi waktu tu selepas saya dapat interview, saya lulus, saya dapat panggilan untuk training. Waktu tu kamu bayangkan, kami yang pergi training PTD tu, kami yang pergi training PTD tu, tak ada jaminan kamu akan dapat kerja. Bayangkan, dah susah payah kamu dah apply, kamu dah exam daripada awal bulan. Okay, kamu dah daripada 2017, bayangkan. Kamu dah pergi buat ujian kesihatan tu, kamu dah pergi ujian dah pergi lari-lari semua tu, lepas tu kamu psikometrik, lepas tu kamu buat public speaking, rasa nak muntah, nak mati, nak cakap tu. Still kamu lulus juga interview, okay? Kamu berlawan dengan orang-orang yang sangat pandai. Lepas tu dia cakap kamu kena ikut training selama 10 bulan, which is DPA. Kalau kamu tak lulus DPA tu, belum tentu kamu dapat jadi pegawai takbir dan diplomatik. Bayangkan kalau saya tak lulus DPA waktu tu, saya tak jadi pun pegawai takbir dan diplomatik. 2 tahun. Bayangkan 2 tahun saya punya kerja keras tu macam tu. Dan bila saya dapat saja DPA, okay, DPA tu tahun 2019 adalah satu tahun yang sangat menguji saya pada waktu tu. Okay, ni adalah kali pertama saya nak share lah. Okay. Waktu 2019 tu, okay, saya ni macam biasalah, kita ni broken heart kan. Ini kali pertama saya nak share lah. Okay. Waktu 2019 tu saya pula, awal tahun tu saya broken heart. Bayangkan waktu tu, bila kamu dah broken heart tu, faham kan perasaan broken heart tu? Perasaan yang rasa nak mati je. Tapi disebabkan saya punya semangat untuk kerja, untuk lulus tu, saya tak peduli pun broken heart tu. Even waktu saya training tu pun, saya punya minda sebenarnya tak dekat situ pun. Sebab saya
first time kan, first time broken heart yang sangat broken. Sampai saya punya rambut panjang pun saya gunting pendek. 2019 is the hardest year for me lah sebenarnya pada waktu tu lah. Okay. Lepas tu tapi saya sentiasa berdoa pada Tuhan. Minta ketenangan je. Minta ketenangan dekat Tuhan je, bagi tahu pedulilah apa yang berlaku. Okay. Memang mungkin bukan jodoh. Okay. Mungkin bukan jodoh kita, tapi waktu tu dah lah saya training dari pagi sampai ke malam, pagi sampai ke malam. Bayangkan kalau yang pernah tengok follow saya lah kan, ada yang kami pergi jadi bomba, jadi polis, lepas tu belayar lagi dekat lautan dekat Perak tu, lepas tu lagi pergi jungle trekking, lepas tu banyak lah kalau di PA ni. Di PA ni kalau orang suruh saya repeat, saya tak nak repeat yang modul dalam kelas tu. Saya nak repeat modul bomba, jadi polis, jadi tentera. Yang tu saya nak. Okay. Memang sangat tough. Okay. Tapi waktu tu bayangkan saya punya berat selepas tu. Memang turun lah. Dia turun sebab training, turun juga sebab broken heart. Okay. Itu penting dia lah kalau nak kurus. Salah satu yang buat kita kurus, itulah dia. Training yang nak mati rasa dia, lepas tu broken heart tu memang automatic 10 kilo memang hilang terus. Okay. Lepas tu habis saja saya training 10 bulan tu memang burn muka ni. Kalau tengok ni adalah bekas-bekas jerawat yang saya ada lah ni. Okay. Kalau tengok ni. Ni jerawat yang baru tumbuh ni sebab stres sikit kot kerja. Okay. Waktu tu ni. Waktu saya training tu ni. Tak ada ni tau. Waktu tu saya punya berat tu dia besar sikit lah waktu tu. Mungkin sebab dah habis UKJK kan. Tapi kami orang kena juga turun berat. Lepas tu kena aktif. Lepas tu ni burn semua ni. Lepas tu kalau tengok rambut saya waktu tu tak pernah panjang macam ni pun. Saya cut dia. Saya gunting sebab bila kamu nak jaga, kamu nak bertugas ke ataupun kamu nak buat kerja, kami memang tak dapat lah pada waktu tu. Okay. Jadi saya nak bagi tahu lah susahnya untuk jadi pegawai tabir dan diplomatik waktu tu. Tapi sekarang ni saya nak share pula. Bila kamu dah dapat kerja, perkara pertama yang saya selalu kena ingat pada diri saya, tak kira susah mana pun kerja tu, ataupun kamu dapat dekat mana-mana pun kerja, kamu kena ingat, apakah faktor yang menyebabkan kamu dapat kerja tu dulu? Berbaloi ke tidak? Kalau kamu nak komplain apa kerja kamu sekarang tu. Jadi kamu kena buat jugalah. Okay, buat yang terbaik. Lepas tu, buat je lah apa benda yang kamu, macam mana? Just buat je lah. Okay. Sebab kamu dah susah-susah payah dah. Bayangkan berapa tahun kamu dah susah payah. Okay, dengan memang kalau kamu pergi training, pergi di tu, better kamu apply lah. Okay. Dia bukan setakat penat tau, tapi dia sangat-sangat menarik. Bayangkan kita ni tak berpeluang untuk pegang senapang, untuk pegang, untuk menembak tu, kamu boleh menembak tau. Interesting dia. Lepas tu kamu boleh berkayak dekat Pulau Pangko, tak silap saya. Dia punya laut yang kami pergi dulu. Saya pun lupa. Lupa betul saya. Kenapa saya pun lupa betul ni? Kamu pergi berkayak sendiri tau. Dekat pulau tu selama 2 jam. Kalau tak kamu hanyut. Kamu kena rajin berkayak. Lepas tu kamu kena juga belayar. Okay. Whaling. Kamu kena buat. Dah lah saya ni mabuk laut. Mabuk udara. Mabuk darat pun saya ni mabuk semua. Jadi macam mana? But still saya kena juga hadapi benda tu. Sebab sebenarnya benda yang susah itulah sebenarnya yang akan mematangkan kita. Itu yang saya nak share. Okay. Jadi saya rasa dah panjang lebar dah ni. Saya pun nak balik sebab saya punya kawan pun dah nak ambil saya balik ni. Sekejap Okay, itu saja sharing saya. Terima kasih bagi yang sudi dengar ataupun boleh share ataupun boleh tanya dekat saya ke apa-apa benda. Itu saja. Jadi berkesempatan ini saya nak share itu je lah. Okay, jadi live ni jadi saya boleh ceritakan. Itu saja daripada saya. Okay, insan yang pernah susah dan juga masih lagi memperbaiki diri, kita sama saja. Itu saja daripada saya. Bye.